Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat beserta limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berhimpun dan kita dapat berkumpul untuk kita meneruskan pengajian kitab Mishkah Al-Masabih, iaitu kita masuk kita sudah bincangkan pada bab berkaitan dengan wudu, dan ada beberapa hadis yang sudah kita bincangkan dengan panjang lebar dan kita fahami maknanya, dan insya-Allah kita akan meneruskan beberapa lagi hadis yang mana kita akan lihat makna-makna hadis yang lain dan kita akan hayati dan kita cuba rungkai mutiara-mutiara di sebalik kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya, kita sudah bincangkan sampai hadis yang ke-11, iaitu kelebihan orang yang sentiasa menjaga wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Maksudnya orang yang disebut sebagai orang yang beriman, iaitu dia sentiasa menjaga wudunya. Antara tanda ketinggian iman seseorang itu, maksudnya iaitu dia sentiasa menjaga wudu, walaupun dia tak sembahyang, walaupun dalam keadaan dia tidak mengerjakan ibadah yang memerlukan wudu seperti bacaan Al-Quran ataupun memegang Al-Quran, maka tetapi dia sentiasa menjaga wudu. Ini yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut sunnahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan menjaga wudu. Dalam erti kata kita disunatkan dalam kehidupan harian kita menjaga wudu untuk kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi kata, aku tidak suka mengingati Allah dalam keadaan aku tidak bersuci. Jadi Nabi kan sentiasa berzikir, seperti mana yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati Allah pada setiap waktu, hatta ketika tidur sekalipun. Ketika tidur, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini seluruh para nabi dan rasul, yang mana ketika tidur, yang tidur mata-mata kami tetapi hati kami tidak tidur. Ini mukjizat dan kelebihan para nabi dan rasul yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Itu khusus untuk para nabi dan rasul, iaitu tidur mata saja, hilang penat mata, tapi hati tetap berjaga. Macam mana tu? Tak boleh nak bayangkan. Memang tak boleh nak bayangkan. Sebab apa? Sebab kita tak pernah lalui. Ya, boleh dapat ke ustaz? Wallahu a'lam. Setakat ni ini kelebihan untuk para nabi dan rasul. Sebab apa? Para nabi dan rasul, seperti mana kalau kita belajar ilmu akidah, pasti ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Jadi ini antara salah satu kelebihan para nabi dan rasul, termasuklah nabi kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga disebutkan dalam riwayat Nabi kata
wuduknya tak pernah batal. Nabi kalau wuduk tak batal sebab tak tidur macam kita lah. Kalau kita tidur ni, mata tidur, hati pun tidur sekali, tak sedar. Betul tak? Bunyi kadang-kadang yang tidur yang paling hardcore sekali tu, tidur kalau bunyi bom sebelah pun tak dengar. Itu dahsyatnya tidur tu. Ya, itu kita lah. Kalau Nabi SAW tidak disebutkan sebegitu. Baik, hadis yang ke-12 kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ya? Bulan lepas tak nampak, minggu lepas tak nampak. Jadi kita alhamdulillah tiada masalah. Semalam ada sedikit gangguan ataupun tersalah setting dan sebagainya. Baik, kita masuk hadis yang ke-12. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanatin, rawahu at-Tirmizi. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dalam keadaan bersuci maka ditulis untuknya 10 kebaikan. Baik, hadis pendek yang mana dia menceritakan tentang pengajaran daripada hadis ni. Pertama, wuduk adalah ibadah. Kalau bukan ibadah, kenapa Allah bagi pahala? Nampak tak? So wuduk ni adalah ibadah, kita kena buat betul-betul. Kita kena jaga betul-betul. Jangan sampai ia dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan pengajaran daripada hadis, pengajaran kedua daripada hadis ni, ini menunjukkan bahawa disunatkan kita memperbaharui wuduk apabila ketika hendak solat. Jadi contoh, kalau kita dah solat zuhur, lepas solat zuhur kita tak tidur, kita tak buang air, kita baca Al-Quran, beriktikaf dekat masjid sampailah masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, kita berwuduk sekali lagi walaupun wuduk kita belum batal. Nampak? Maka Allah bagi pahala. Ini hukumnya disunatkan. Dan amalan ini sabit dalam amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memperbaharui wuduk. Yujaddidul wudu', maksudnya memperbaharui wuduk, maksudnya wuduk Nabi masih sah lagi, tak batal, tetapi Nabi suka memperbaharui wuduk pada setiap kali waktu hendak mengerjakan solat fardu. Jadi ini disunatkan. Kadang-kadang ada orang kata, ustaz, kita ada wuduk lagi, kenapa kita perlu wuduk lagi? Bukankah itu pembaziran? Dia sebenarnya tidak timbul isu pembaziran. Jadi kalau kita nak cerita amalan memperbaharui wuduk ni membazir, tak perlu tunggu. Wuduk yang pertama sekali kita ambil pun kalau tak cermat, tak ikut cara yang betul, maka membazir juga. Betul tak? Jadi penggunaan tak kira lah berapa kali sekalipun, berapa banyak kali sekalipun, maka ia atas dasar keperluan. So memperbaharui wuduk ni satu keperluan. Kenapa keperluan? Itu sunnah Nabi SAW. Ya, dan kita nakkan pahala lebih. Dan setiap kali kita memperbaharui wuduk, sudah tentu kita mesti menjaga dhabit ataupun kita jaga piawaian-piawaian supaya tidak berlaku pembaziran. Jadi kalau wuduk pertama kita berwuduk dengan sebaldi air, dan wuduk kedua pun sebaldi air, of course lah memang banyak. Tapi kalau kita berwuduk sekali dalam 1 liter, sebotol air mineral, yang kali kedua tu tak banyak manalah. Jadi itu atas dasar keperluan. Ya, jadi saya ada seorang lelaki, dia cuba mendekati saya, bukan cubalah, dia nak cerita pada saya, dia ada satu teknologi yang diimport daripada Iran. Kalau kita sekarang ni wuduk, kena buka pipe tu, keluar air. Jadi ada satu teknologi ni, dia nak approach setiap masjid dekat Lembah Kelang ni. Supaya apa masjid menggunakan teknologi ni? Dia ada satu benda besi, dia ada pipe tu, tapi dia tak ada pili, tak ada yang buka air tu. Cuma dia boleh, kalau tangan kita tolak besi yang memanjang tu, nanti air keluar. Jadi memang saya tengok tu memang sungguh menjimatkan. Dan ada satu kajian
pensyarah kanan University Sains Islam Malaysia dekat Nilai sana tu, pensyarah pengajian Islam, dia buat kajian jurnal paper tentang penggunaan teknologi tu. Dia berbanding dengan penggunaan teknologi sekarang ni yang ada pakai paip tu. Dia kata kalau penggunaan air yang mana kita gunakan hanya mengikut keperluan sahaja, bila nak tekan baru keluar air. Tapi kalau pilih yang sekarang ni, kalau kita tak guna, dia tetap keluar. Kajian, dia buat kajian dengan metod yang betul dan tepat dan sebagainya. Dia kata menggunakan tu dapat menjimatkan sebanyak 80% air. Banyak tu. Nampak? Ya. Tapi ala kulli hal, walaupun teknologi tu tak sampai dekat masjid kita, tapi kita gunakan bijaksanalah, buka kecil, slow saja. Ya. Tak ada masalah sebenarnya. Insya-Allah nanti saya boleh tunjukkan praktikal bagaimana sampai nanti kita mempelajari sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Dalam erti kata, ustaz, kalau kita memperbaharui wuduk selepas solat fardu, selepas tu kita nak solat sunat, kita berwuduk lagi, boleh tak? Sebagian ulama kata boleh. Tetapi yang boleh kalau kita nak memperbaharui antara solat fardu dengan solat sunat, jikalau tempoh tu dah panjang sikit. Contoh, lepas solat fardu kita duduk kejap. Contoh selepas solat subuh, kan? Dengan ceramah, sementara tunggu syuruk tu lebih kurang dalam sejam lebih. Itu tak apa. Tapi janganlah selepas solat zuhur terus ambil wudu, kita wudu, itu gap tak berapa jauh sangat. So ulama kata boleh nak memperbaharui wudu antara solat fardu dengan solat sunat, tetapi kalau boleh gap ataupun tempoh jarak tu panjang sikit. Tapi kalau kita buat solat tarawih 20 rakaat, setiap 2 rakaat berwudu tu, lalas sekali basah baju tu, lencun baju tu, ya, itu tak perlu lah. Itu kita kata luar daripada keperluan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi saya nak beri penjelasan. Ada satu hadis Nabi SAW cerita, yang Nabi kata 10 kebaikan ni maksudnya 10 pahala. Tapi sebenarnya ada hadis yang lain, Nabi SAW sebut setiap amal ibadah kita 10 pahala tu adalah yang paling minimum, paling sedikit. Dan setiap amal soleh itu pahala 10 tu tidak terhenti dekat situ saja. Dia boleh melonjak lebih banyak daripada itu. Buktinya apa? Ada hadis yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kataballahu lahu hasanatan wahidah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka dia tidak jadi buat, dia tak jadi buat, dia tarik balik, maka dia dapat satu pahala. Itu yang kata dapat pahala niat. Contohlah, ada seorang hamba Allah ni, dia nak pergi masjid, bawa duit RM10. Dia nak kata nak sedekah masuk dalam tabung Masjid Ar-Ridwan. Sampai-sampai dekat masjid, dia tak jadi. Tak apalah, besok-besok lah aku di rumah. Dia masukkan balik duit RM10 tu dalam poket dia, tak jadi masuk dalam tabung. Tapi disebabkan niatnya itu ada nak buat kebaikan, Allah bagi satu pahala. Nampak? Ya, maksudnya pahala niat tu adalah, alamak tak dapat pahala buat, dapat pahala niat pun jadilah. Tapi janganlah pahala niat saja, duduk 5 tahun nak masuk tabung, tarik balik masuk. Tak apa, jangan main macam tu aja. Ya, sekali-sekala okeylah. Kalau tak jadi kena beli barang, alamak RM10 ni, rumah mesej gula dah habis, tepung dah habis, alamak terpaksalah tak jadi. Itu tak apalah. Tapi duduk 5 tahun duduk tak jadi, dapat pahala niat. Baik, tak payah. Ya. Baik, dan seterusnya Nabi SAW sebut, wa man hamma bihasanatin wa amilaha, sesiapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia melakukan kebaikan itu, ataupun dia berniat untuk melakukan satu ibadah dan dia melakukan ibadah itu, maka kataballahu lahu 'alaiha 'asyara hasanatin ila 700 ila adha'afin katsirah.
Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau dia berniat untuk melakukan satu ibadah atau satu kebaikan dan dia melakukannya, bukan niat tapi betul dia masuk dalam tabung, maka Nabi kata dia dapat sekurang-kurangnya 10 pahala ke 700 pahala. Nampak? Dia tak berhenti 10 saja. Dia boleh jadi 700 pahala. Dan 700 pahala tu dia tak berhenti kat situ. Ila adha'afin kathirah. Dia boleh 700 kali 2, 700 kali 3, kali 4. Allah sahaja yang mengetahui. Ini. Baik. Jadi ni kalau ikut sifir hadis Nabi tu, kalau betul-betul yang 10 kebaikan tu itu minimum. So kita boleh dapat lebih. Sebab tu ulama kata, macam tuan-tuan, puan-puan, kita solat berjemaah di masjid yang sama, waktu yang sama dan imam yang sama. Betul tak? Tapi adakah setiap seorang di antara kita dapat pahala yang sama? Tak dapat, tak mungkin. Mungkin pahala saya kurang, pahala puan-puan lebih tinggi daripada saya. So di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Ulama bincangkan macam mana seseorang itu pahala tidak berhenti stop macam tu saja. Dia boleh naik beratus-ratus, boleh naik beribu. Pertama, ulama kata syarat untuk meninggikan pahala ni. Pertama, tahap keikhlasan. Lagi tinggi keikhlasan, lagi besar pahalanya. Kalau tak ada bercampur dengan sedikit duniawi, lagi besar pahala tuan-tuan. Ini yang memang ikhlas, betul-betul ikhlas, tak ada sedikit riak sekalipun. Dan kedua, disebabkan khusyuk dalam ibadah solat. Solatnya baca Al-Quran khusyuk, berzikir khusyuk, itu pahala besar. Berbanding kalau orang solat khusyuknya kurang, maka pahalanya berkurangan. Apatah lagi mereka yang daripada awal solat sampai salam dok pemikirannya tak tumpu pada solat, dok fikir duniawi, cerita pasal makan, lepas nak makan apa, tengah hari nak pergi apa, si kerja tak siap lagi. Solat-solat, baca-baca sebab dah terbiasa mulut dia baca, tapi pemikirannya dok fikir pasal duniawi. Ini orang jadi macam ni dapat 10 pahala saja. Dapat 10 pahala sahaja. Dia tak dapat 700. Tapi lagi tinggi khusyuk seseorang, lagi besar pahalanya. Nampak tu? Sebab itu ada kelebihan. Sebab tu kalau kita kata kalau 10 pahala, macam tak adil lah kalau ikut akal. Betul tak? Akalnya apa? Tapi kalau Hajah Maimunah dengan Hajah Aminah, dua-dua sembahyang, yang seorang khusyuk, seorang tak khusyuk, takkanlah dapat pahala sama. Itu tak masuk akal, betul tak? Tapi berdasarkan hadis tadi, berniat melakukan satu kebaikan dan dia melakukan, paling kurang dapat 10, dia boleh melonjak sampai 700. Dia boleh melonjak sampai ke 7,000 berapa ribu, wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu. So ikhlas, khusyuk, ya. Dan ketiga, ulama kata dalam sesuatu ibadah tu yang menentukan pahala besar atau kecil, yang mana dia meninggal, dia melakukan perkara-perkara yang sunat. Dalam wuduk ada sunat-sunat wuduk, dia lakukan sunat-sunat wuduk. Jadi orang yang berwuduk, yang buat yang wajib saja, tak sama pahala mereka yang berwuduk dengan pahala yang dengan sunat-sunat wuduk. Ya. Ustaz, sunat-sunat wuduk apa? Buka kitab fiqh yang Ustaz Syed Qadir ajar tu, dalam tu ada, mesti ada punya. Buka, duk ingat, amalkan semua sekali, insya-Allah pahala besar. Tak cukup sampai 10, 700, 800, 7,000, alhamdulillah, syukur nikmat. Jadi orang yang buat wajib saja, contoh dia tak kumur-kumur, tak sedut air dalam hidung, dapat 10 je lah mungkin. Tapi orang yang berkumur-kumur masuk air dapat pahala, betul tak? Yang lebihkan basuhan, pada hadis-hadis yang lalu kita belajar pun dapat pahala lebih berbanding mereka yang sapu sikit saja, yang wajib saja, betul tak? Orang yang basuh tangan 3 kali lagi besar pahala daripada mereka yang basuh tangan sekali, betul tak? Ini menyebabkan pahala. Dan begitu juga solat. Solat itu sunat dijaga betul-betul.
Macam mana sunat-sunat dalam solat? Nak tahu sunat-sunat dalam solat? Bukalah dalam kitab-kitab fiqh. Banyak disenaraikan. Amal semampu mungkin. Ini ulama kata, lagi banyak sunat ibadat dalam ibadah itu dilakukan, lagi besar pahala. So dia tak berhenti sampai 10 saja. Nampak? So sebab itulah ulama kalau dia buat kitab fiqh, dia buat pertama syarat sah solat, rukun solat, lepas tu sunat solat. Syarat dengan rukun tak boleh tinggal, kena buat. Yang sunat tu option, tapi tak buat rugi. Pahala kita cukup makan je lah, kalau boleh kita nak pahala yang tinggi. Dan keempat, ulama kata yang menentukan pahala itu berkurangan atau tinggi, iaitu meninggalkan makruh dalam ibadah. Ini dia, nampak tu ya, makruh dalam ibadah pun dalam kitab-kitab fiqh pun banyak disebut. So kita amalkan dan kita buat ya. Contoh semayang kan, semayang sunat mana? Tengok dekat tempat sujud. Ini orang semayang mata tengok mana? Tengok TV. Ya pasal muka ustaz tu sengit penceramah kan, penceramah keluar iklan Isnin Ustaz Syed Syarizal. Apa pasal ustaz muka sengit dalam gambar ni? Kau pergi tengok TV pula, tengoklah tempat sujud. Dah tengok TV tu kan dah makruh dah tu, kan kurang pahala. Mata tengok sana tengok sini kan kurang pahala. Ya. Kan ada orang kan, macam biasa saya tengok, saya biasa tegur imam kalau jadi imam dia kena jadi contoh yang baik. Ramai saya tengok imam bila dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tak angkat tangan. Betul tak? Ya. Ya. Sami Allahu liman hamidah, kita sudah angkat tangan, dia tak angkat tangan. Ramai. Yang muda tua pun ramai juga. Itu sunat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi angkat tangan ketika solat apa? Dalam hadis 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, kedua ketika rukuk, dan ketiga ketika i'tidal, dan keempat bangkit daripada rakaat kedua masuk rakaat ketiga. Itu 4 tempat. Ini jangan tinggalkan. Ya, yang pertama 4 sunat, angkat tangan. Sunat. Kalau tinggalkan rugi pahala. Tapi bila tengok imam ramai tinggalkan. Sami Allahu liman hamidah, tangan tu dia malas nak angkat. Sepatutnya di imam contoh yang terbaik ialah pada makmum. Ini rugilah. You tinggalkan satu tu rugi pahala. Patut dapat banyak pahala. Nampak? So melakukan makruh, melakukan apa benda ini 4 perkara ni. Dan ada beberapa lagi perbincangan para ulama. Maka kalau kita tak nak pahala terhenti pada 10 saja, kita tingkatkan 4 ini. Dan antara makruh wuduk apa? Antara makruh wuduk iaitu membazir air. Buka air besar-besar, buka sikit tu. Nampak? Membuka, kita rasa macam dah sempurna dah wuduk kita, tapi Allah potong pahala kita. Patut dapat banyak, tapi sebab kita membazir, maka pahalanya tu berkurangan. Maka nak dapat pahala yang sempurna, kita berjimat cermat dalam berwuduk. Buka kecil saja, insya-Allah. Tak perlulah kita, dia sebenarnya untuk mengalirkan air pada anggota wuduk dan meratakan itu saja. Bukan nak mandi, tuan-tuan. Ya tak? Okey? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejap masa berlalu, dah kat pukul 10 dah. Hadis yang ke-13. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati as-salah wa miftahus salati at-tahur. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci syurga ialah salat dan kunci salat ialah bersuci. Pendek ringkas saja tapi memberi makna yang sangat luas. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kunci syurga. Nak masuk ni menunjukkan bahawa hadis ni menunjukkan bahawa syurga ada pintu dia. Banyak sekali dalam hadis, dalam Al-Quran banyak sebut tentang pintu-pintu syurga. Dan hadis ni juga menunjukkan bahawa pintu syurga tu ada kunci. Dan apakah kunci tu kita nak masuk tu?
Sebab apa? Bila kita nak masuk, kita akan ketuk pintu. Pintu tidak akan terbuka kalau kita tak ada kunci. Kunci syurga macam mana? Bentuk dia macam kunci kereta ke? Jangan fikirlah dia apa, tak tahu. Allahu'alam, Allah lebih mengetahui. Jadi Nabi kata kunci syurga adalah solat, iaitu solat 5 waktu. Nampak? Maksudnya orang yang tak solat, maka dia tidak ada kunci syurga dan tak layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bagi analogi yang sangat cantik untuk kita faham. Dan Nabi kata kunci solat ialah bersuci. Maksudnya solat kita menjadi punca supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi nak bersihkan diri atau nak mengangkatkan diri kita daripada hadas kecil, mestilah berwuduk. Kalau berjunub, mesti mandi junub. Nampak tu? Itu kunci dia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu bila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Nampak? Kalau dia kata terkentut, buang air kecil, terus solat, solat macam mana bagus sekalipun tidak akan diterima. Allah tak terima, sia-sia, malah berdosa, haram, mempermainkan agama. Kecuali yang dibenarkan solat tanpa wuduk, iaitu solat hormat waktu. Contoh, dia berada di tempat tak ada air nak berwuduk, ataupun tak ada tanah, ataupun tak ada debu untuk berwuduk, untuk bertayamum. Itu solat hormat waktu, itu tak apa, bahkan wajib. Contoh biasa berlaku yang dekat hospital lah, hospital dekat ward kan, dia tak boleh kena air, kulit sakit dan sebagainya, tak boleh kena air sedikit pun, maka dia kena tayamum. Nak tayamum, tanah tak ada, so dia kena solat hormat waktu lah. So bila dah sihat nanti dia kena qada balik, ya. Tapi boleh juga kalau nak bertaklid kepada mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, boleh bertayamum dekat dinding. Sebab apa? Ada perbincangan panjang. Itu cerita panjang lah, ya, untuk memudahkan orang sakit supaya mereka dapat mengerjakan solat dan tak perlu qada lagi. Ada talfiq mazhab di situ. Baik, jadi kunci syurga. Dari hadis ni, pengajaran yang paling utama, kunci syurga tu solat. Maksudnya orang yang baik macam mana sekalipun, sedekah tinggi macam mana sekalipun, akhlak macam mana tinggi sekalipun, kalau tak solat, sia-sia, tak masuk syurga. Sebab apa? Ini penting, ya. Puan kena simpan hadis ni, kena cakap dekat luar sana ramai. Mungkin akan bertemu dengan rakan-rakan, bertemu dengan masyarakat dekat luar sana, ya. Perlu juga ada dakwah, tuan-tuan, puan-puan. Ni ada manusia jenis kat luar sana, dia kata, kalau saya tak semayang, saya pun boleh masuk syurga. Ada jenis yang fikir macam tu. Dia kata, walaupun saya tak solat, tapi saya boleh masuk syurga. Bila kita tanya balik, kalau tak solat, apakah amalan yang menyebabkan kamu masuk syurga? Ya, saya bersedekah, saya buat charity, join NGO, tolong orang miskin apa semua. Itu pun pahala juga. Kumpul-kumpul, lama-lama jadi bukit, masuk syurga juga, walaupun tak sembahyang. Ini satu pemikiran falasi, pemikiran yang salah sama sekali, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Kunci syurga itu adalah salat. You baik macam mana sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak mengerjakan salat. Banyak sekali yang cerita tentang hadis Nabi SAW. Nabi kata, garis pemisah antara kita dengan orang kafir adalah salat. Maksudnya, yang membezakan kita dengan orang kafir adalah salat fardu 5 waktu. Jadi makna daripada hadis ni, orang yang tak salat 5 waktu serupa macam kafir. Tapi tak kafir lah, dia tak jatuh kufur, ya. Tetapi sebahagian daripada ulama mazhab Hambali, bukan pendapat yang rasmi mazhab Hambali, ya. Dia bukan pendapat rasmi, tapi ada sebahagian daripada ulama mazhab Hambali, dia kata hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa orang Islam yang tidak mengerjakan ataupun sengaja meninggalkan salat fardu, hukumnya murtad. Dia kena bersyahadah balik. Tapi jumhur termasuk mazhab kita tak adalah kata orang yang tinggalkan solat ini kufur, tapi dosanya hampir besar seperti kufur. Nampak macam tu sekali. Sehingga kan Nabi kata, kalau orang Muslim tak semayang,
dia saling tak tumpah macam orang kafir dari segi luarannya. Kita dia yang membezakan antara kita dengan orang non-Muslim, Buddha, Kristian, Yahudi dan sebagainya. Solatlah yang membezakan kita. Kalau tidak, sama aja tuan-tuan. Ya, tapi urusan hati tetap beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini. Jadi orang yang sedekah macam mana sekalipun, orang yang buat charity, ini biasanya hujah yang seperti ini, kata-kata yang diutarakan seperti ini, kata-kata orang liberal. Oh, hati-hati ni. Dia main psikologi macam cantik. Kalau saya tak sembahyang pun saya ada amalan lain tau yang menyebabkan saya masuk syurga. Kita pun, ya tak, ya juga. No, ini hadis. Ya, itu logik mereka tak boleh pakai. Ya, kita pakai akal, tapi akal kita mesti ikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan panduan daripada para ulama. Sebab apa? Kalau kita nak buka Al-Quran, buka hadis, faham sendiri pun tak boleh juga. Kita kena rujuk ulama yang faham Al-Quran dan sunnah. Ya, ini tiga. Akal kita mesti ikut tiga ni. Al-Quran, sunnah dan penjelasan para ulama. Barulah akal kita, logik kita terurus dengan baik. Jika tidak, jadilah mantik falasi, mantik yang salah seperti golongan liberal. Dan bukti yang lain disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama sekali yang akan dihisab pada hari kiamat, pada hari kiamat setiap seorang di antara kita adalah salat. Dekat akhirat nanti, lepas kita dikumpulkan, lepas tu kita dihisab amalan kita, pertama sekali akan dihisab adalah salat fardu 5 waktu. Dan Nabi mengatakan, wa in saluhat, kalaulah salatnya Allah cek baik, bagus, alhamdulillah, ya, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan aflaha, dia akan berjaya dan dia akan lepas daripada api neraka. Nampak tu solat. Solat baik, Allah kata baik. Wa in fasadat, Allah kata, Nabi kata, kalau solatnya banyak rosak, tinggal tak sembahyang apa semualah, ponteng solat, maka faqad khaba wa khasira, pasti dekat akhirat nanti dia akan menyesal dan dia akan menyesal dan kesal lah. Dia akan rugi dan kesal. Maksudnya dalam hadis jelas, orang yang tak salat 5 waktu, dia akan kesal dan dia akan rugi. Rugi apa? Tak masuk syurga Allah. Ini menunjukkan kalau dia tak solat, apa-apa amalan pun tak boleh nak backup dia. Apa-apa amalan pun tak boleh nak backup dia, tuan-tuan. Nampak dalam hadis ni. Ya, kecuali yang boleh backup solat fardu kita yang kekurangan. Allah kata, tengok ada tak solat sunat dia? Ada tak? Malaikat cek, ada. Maka solat sunat tu akan menampal kekurangan yang ada pada solat fardu kita. Itu yang sunat penting. Fardu dan sunat penting. Yang paling kurang kena buat fardu. Yang kedua sunat. Sunat ni backup. Takut nanti solat kita ni ada kekurangan, maka solat sunat ni akan menutup lubang-lubang kekurangan. Pasal apa? Solat kita ni tak mungkin sempurna. Yang sempurna solatnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita solat ialah bukan tak sempurna tinggalkan, kita buat semampu mungkin. Tak dapat 100%, dapat 80% pun jadilah. Jadi nanti solat-solat sunat tu nanti akan ditampal oleh solat-solat sunat kita yang telah kita lakukan dekat dunia ini. Ya, baik. Dan hadis ini menyatakan bahawa wajib bersuci bagi mereka yang ingin mengerjakan solat. Wajib. Ya, kalau dia solat tanpa bersuci, haram. Kerana apa? Menghina agama, mempermainkan agama. Dan selain daripada hadis ni, pengajaran yang disebutkan bahawa wudu adalah syarat sah solat, ataupun dalam erti kata suci daripada hadas kecil dan hadas besar merupakan syarat sah solat. Kalau tak ada syarat ni, maka tak sah solat seseorang itu. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan boleh tanya Baik, hadis yang ke-14. Wa an Syabib bin Abi Ruh an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salat subhi fa qara'a ar-ruma faltabasa alaihi falamma shalla qala ma balu aqwamin yusalluna ma'ana la yuhsinuna at-tahura fa innama yalbisu alaina al-Qur'anu ulaik. Rawahu an-Nasa'i. Syabib bin Abi Ruh
meriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat subuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rum, lalu baginda tersadung ketika membaca. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam selesai salat, baginda bersabda, "Mengapa orang-orang yang mendirikan salat bersama kami tidak memperelokkan bersuci? Sesungguhnya mereka yang menyebabkan kami tersadung ketika membaca Al-Quran." Ini dia tuan-tuan. Ya, tersadung atau tersadung? Tersekat-sekat. Jalan macam tak berapa nak sempurna. Ini dalam bahasa Melayu lah. Mungkin jarang digunakan, tapi kita rujuk dalam kamus dewan. Tersadung macam itulah. Kalau tersadung ketika membaca Al-Quran, alhamdulillah kuliah ayyuhal tak tahu nak sambung apa lepas tu, tersekat sedikit lah. Ya. Jadi dalam hadis ni disebutkan ketika Nabi salat, ketika itu salat subuh berjemaah di dalam Masjid Nabawi. Okey. Tiba-tiba Nabi baca surah Ar-Rum, tersekat. Kita kalau tersekat tak sambung terus. Nabi tersekat sedikit. Ya, untuk membaca. Tersekat, apa tu Nabi sambung. Adalah beberapa kali Nabi tersekat. Setelah baginda selesai salat, baginda mengatakan, "Mengapa orang yang mendirikan salat bersama kami," iaitu jemaah belakang itulah, "tidak memperelokkan bersuci?" Berwuduk tak sempurna. Berwuduk asal boleh saja. Ya, sesungguhnya mereka yang menyebabkan kami tersadung ketika membaca Al-Quran. Orang yang tak berwuduk sempurna itulah menyebabkan imam tersangkut. Nampak tu? Nabi terganggu. So apa kaitan wuduk yang tak sempurna dengan bacaan imam? So kata Al-Imam Mula Ali Al-Qari dalam kitab Mirqah Al-Masabih yang mensyarahkan hadis ni, dia kata keberkatan wuduk itu memberi keberkatan dalam salat. Subhanallah. Kesempurnaan wuduk itu memberi keberkatan dalam salat, bukan pada diri individu, padahal pada jemaah. So nanti kalau sembahyang, kalau imam tersekat-sekat baca Al-Quran, dia ada dua sebab. Pertama, disebabkan ada di kalangan jemaah yang wuduk tak sempurna. Dan kedua, mungkin imam tu bermasalah, terlupa nak ulang Quran dia, ataupun tengah baca Al-Quran teringat benda lain. Itu sama ada dua lah kan. Ya. Jadi hadis ni juga menunjukkan berkat wuduk, kesempurnaan wuduk, dia memberi kesan pada kualiti ibadah kita. Ada seorang ulama, ini disebutkan Al-Khusyuk fi Salah, kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, tak silap saya. Dia ceritakan ada orang mengadu, dia kata, "Syekh, aku ni solat tak khusyuk lah. Dah cuba tak boleh," dia kata. "Bagaimana kamu berwuduk?" Rupa-rupa disiasat wuduknya tak sempurna. Wuduk dia tak sempurna. So bila wuduk tak sempurna ni, sebab itulah solatnya tidak khusyuk. Nampak tak? Ini ilmu baru yang kita dapat lah, yang jelas yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sendiri terkesan pada bacaan ketika salat subuh disebabkan ada di kalangan jemaah yang tidak sempurna wuduknya. Apatah lagi pada diri kita sendiri, tuan-tuan. Kalau wuduk kita tak sempurna, barakah wuduk tu tak melekat pada salat kita, maka kita kadang-kadang terlupa. Tengah sembahyang tu boleh tak khusyuk, tengah sembahyang boleh lupa rakaat, boleh lupa kunut dan sebagainya. Ini kesan daripada wuduk yang tidak sempurna. Dan apakah wuduk yang tidak sempurna? Di sini ada beberapa pentafsiran ulama. Dua-dua semuanya betul. Pertama, wuduk yang tak sempurna iaitu syarat dan rukunnya tidak sempurna. Tapi kalau syarat dan rukun tidak sempurna, tak sah lah. Ya. Dan kedua, yang tidak sempurna iaitu dari segi sudut perkara-perkara yang dijauhi, dia tidak menjauhkan. Ya, makruh-makruh solat dia tak tinggal. Ya, sunat-sunat wuduk dia tak tinggal. Jadi maksudnya tak menuju kepada sifat wuduk Nabi SAW. Kalau berwuduk membazir, betul? So membazir itu wuduk kita tak sempurna. Berwuduk tu asal buat yang wajib saja, memang sah, tapi tak sesempurna wuduk Nabi SAW. Maka ia memberi kesan yang besar pada kualiti ibadah salat berjemaah dan kualiti ibadah kita sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kita ada 15 minit lagi yang kita baca satu hadis Nabi.
Sebelum kita nak buka soalan, jadi lepas ni bolehlah nak prepare soalan apa-apa. Soalan tu tak semesti topik yang kita bincangkan. Mungkin ada soalan-soalan luar, boleh silakan. Kalau ada kemampuan dan ada ilmu, saya jawab. Kalau tak dapat ataupun tak dapat saya nak jawab, saya tangguhkan pada hari lain. Baik, kita dah habis dah bab permulaan. Kita nak masuk bab wajib wuduk. Apa yang wajib perlu ada wuduk itu sendiri. Ya. Baik, kita masuk hadis yang ke-15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang itu tidak diterima apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Ini kita dah jelaskan sebelum ini, ya, iaitu inilah syarat sah salat bagi mereka yang berhadas, maka dia wajib berwuduk. So maksud berhadas ni apa? Berhadas ni dalam mazhab Syafi'i ada 4. Pertama, keluar daripada dubur dan kubul, apa-apa saja. Air kencing ke, air sirap ke, keluar angin ke. Sama ada juga wanita tanya, ustaz, kalau angin keluar dekat faraj saya, pun kalau angin tu daripada dalam keluar lubang faraj tu, dikebatal juga, apa-apa saja. Hatta kalau dia buang air besar keluar batu-bata, pun batal juga. Ya, ada orang dia telan siling kan, keluar siling, najis tak keluar siling pun batal juga, apa saja. Itu dubur dan kubur. Kedua, ya, perkara yang membatalkan wuduk, apa dia? Ya, tidur yang tidak tetap punggung dia. Tidur terlentang, ya, tidur bersila duduk macam ni tak apa. Tidur yang memang kita tetap tidak bersandar. Ya, kalau bersandar batal. Sebab tu puan-puan kena pesan pada suami anak-anak lelaki, pergi solat Jumaat jangan bersandar, takut-takut tertidur. Kalau duduk macam ni tidur tak apa. Kalau bersandar tu kata Imam Bajuri batal. Pasal apa? Sebab punggung dia tu tak tertumpu tekanannya tu. Sebab apa? Kalau kita rasa nak terkentut, cubalah nanti kat rumah test, kan? Ya, rasa-rasa nak terkentut, cuba duduk bersila. Takkan keluar punya. Dia takkan keluar. Tekan macam mana? Kecuali kalau kita angkat sikit punggung kita tu, maka terlepaslah gas yang berbahaya. Nampak tu? Ya. Jadi kalau kita sandar, kekuatan tampungan pada punggung itu tidak kuat lagi. Sebab apa? Sebab kalau orang duduk bersandar, bahaya. Ya, sebab apa? Khatib ni dia ada kuasa khusus. Khatib ni dia ada kuasa yang dia tak perlu nak tumbuk orang. Dia naik mimbar saja, alhamdulillah, ramai mata yang terpejam. Itu. Tak percaya, pergi tengok khutbah Jumaat, tengoklah bila baca alhamdulillah, ramai dia tertidur. So kalau dia tidur bersandar tu, batal wuduk dia. Takut-takut dia tak ulangi wuduk, dia terus main Jumaat, tak sah solat Jumaat dia. Itu kedua. Ketiga, apa dia? Sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tapak tangan. Keempat, iaitu sentuh kulit lelaki atau dan perempuan yang bukan ada mahram. Suami isteri yang bukan mahram. Ya, kalau mahram tak ada masalah, tidak batal. Jadi ini hadis yang ke-15. Kalau berlaku salah satu daripada 4 perkara ini, maka wajib berwuduk. Jika tidak, tak sah salat. Ya, begitu juga kalau berhadas besar. Berhadas besar apa? Keluar air mani, bersetubuh, keluar darah haid, keluar darah nifas, lepas tu wiladah, yang terakhir mati. Mati ni pun kena wajib mandi. So kalau yang hidup ni 5 dah. Kalau berlaku salah satu daripada 5 perkara, maka kita wajib mandi. Kalau tak, salat kita tidak sah. Baik. Hadis yang ke-16 lebih kurang juga. Wa an Ibnu Umar qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin, rawahu Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang tanpa bersuci tidak diterima, dan juga sedekah dari harta yang haram. Nampak? Ada orang memang kalau kita kata zakat ni pembersih harta kita. Maksud pembersih harta kita ni sedekah dan zakat pembersih harta kita. Harta yang kita dapat tu ada harta-harta syubhah.
Mungkin kita berniaga, yang beli barang kita tu orang yang main judi ke, orang yang berniaga barang haram ke. So kita dapat daripada sumber kita, benda tu tak haram tapi syubhah. So macam mana nak bersihkan harta kita supaya dia jadi berkat seberkat-berkatnya, supaya syubhah itu dibersihkan, iaitu dengan bayar zakat. Itu maksud zakat dan sedekah, menyucikan harta kita. So kalau kita tak sucikan harta kita, pertama dosa, tak bayar zakat. Kedua, harta kita tak berkat. Tak berkat maksudnya apa? Tak cukup. Habis kalau kau beli barang cepat rosak lah, apalah itu, itu tak berkat. Ya, benda tak baik adalah berlaku pada harta kita. So kalau kita nak berkat, harta kita menjadi pengakhiran yang baik, maka kita bayar zakat. So dibersihkan daripada syubhah-syubhah tu. So bila harta bersih, harta kita berkat. Beli kereta tak rosak-rosak. Beli washing machine tak rosak-rosak. 5 tahun pakai, steady je, selamba je. Itu berkat. Nampak? Salah satulah. Kalau kita kata berkat tu nak lebih faham, ini makna dia lah. Kata berkat, apa berkat ni? Berkat ni lah. Bagus, harta tu bagus, kita ya dapat duit, anak menjadi, itu berkat. Tapi ada orang dia menipu orang, rasuah, ya, apa lagi, merompak. Jadi dia kata, okey, walaupun aku merompak, aku nak bersihkan harta aku ini dengan sedekah, dengan zakat. Tidak, tuan-tuan. Orang yang mencuri, orang yang dapat harta memang jelas haram, contoh dia berjudi, syubhah lain. Kita berniaga, terima duit daripada orang berjudi yang beli barang kita, itu bukan haram, itu hak kita. Dia beli barang kita, dia bayarlah duit tu. Dia yang dapat duit judi tu, dia yang haram. Kita dapat ada campur syubhah. So yang bersihkan adalah zakat. Tapi orang yang memang dia pergi naik Genting Highland berjudi, dapat keuntungan 200,000. Okey, 200,000 ni aku nak bersihkan harta judi aku ini dengan bayar zakat 2.5%. No, itu tak ada bersih, tuan-tuan. Tak ada bersih. Hadis Nabi SAW kata, wala sadaqatun min ghululin. Allah tidak terima sedekah daripada harta yang haram. You curi, you rasuah, kononnya bersihkan harta awak, tidak sama sekali. Bukan saja bersih, sia-sia dia sedekah tu. Sia-sia dia sedekah. So kalau duit judi ni apa perlu dibuat? Takkan nak buang macam tu saja. Ya, kalau duit rasuah ke macam mana? Dia kalau duit judi ni dah jadi hak milik dia, tapi secara haram lah, jadi hak milik dia secara haram. So macam mana nak bersihkan? Dia tak boleh makan sesen pun. Apa dia buat? Dia perlu bagi dekat Baitul Mal. 200,000 tu yang menang kat Genting Highland, wajib dia bagi dekat Baitul Mal. Baitul Mal uruskan untuk maslahat umum, buat tandas ke, jalan raya ke, bina sekolah ke, asalkan apa saja boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nampak tu? So kalau harta mencuri, dia kena wajib pulangkan. Kalau orang yang dicuri tu meninggal dunia, pada waris dia. Ya, kalau rasuah, dia kena bagi Baitul Mal juga. Tak boleh makan sikit pun, sesen tak boleh makan. So kalau dia alasan untuk membersihkan harta haram itu dengan sedekah, dengan zakat, ini bukan. Hadis ini menolak sama sekali. You buat tu sia-sia. Yang dimaksudkan zakat membersihkan harta kita yang bercampur dengan syubhah. Kadang-kadang kita dapat duit daripada kerajaan, cukai kerajaan. Kan kerajaan cukai itu campur cukai arak lah, apa. Itu antara kerajaan, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita yang dapat duit dari kerajaan tu, ada yang sumber-sumber yang bercampur yang haram. So kita nak bersihkan harta kita, itu baru cara betul. Bukan cara mencuri, bersihkan harta dengan sedekah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup rasanya sampai sini. Kalau baca lagi, kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi, ataupun dalam 7-8 minit. Jadi sebelum kita tutup, kita elok buka untuk sesi soal jawab. Kalau adalah soal jawab. Ada soalan ke? Nak tanya? Ya, silakan Mat. Tak dengar, minta maaf, kurang dengar. Bagus juga kalau ke depan ada mikrofon ke sini. Okey, orang bukan Islam dia tanya pasal apa? Wuduk. Okey. Okey.
Okey. Tempat okey. Okey, ya. Nah, baik, soalan daripada non-muslim, berwuduk. Kenapa berwuduk? Kenapa bertayamum? Baik, pertama ni, dalam soal agama kita kena faham, ya. Soal agama ada benda yang boleh kita bahaskan dari segi sudut logik, dan ada yang benda yang tidak boleh dibahaskan dari segi sudut logik. Contoh, kalau wuduk, boleh tak kalau kita bahaskan dari segi sudut logik? Boleh jugalah. Ada certain part yang boleh kita nak bahaskan. Baik, apa hikmah wuduk itu sendiri? Pertama, bersihlah. Bersih pada luarannya. Ya. Jadi kita nak menghadap Allah, muka bersih, tangan bersih, kaki bersih, kepala kita bersih. Dan kedua, wuduk ni apa hikmahnya? Untuk memberi kesegaran, memberi kita semangat. Kan wuduk ni kan rasa segar sikit badan. Cuba penat basuh muka rasa segar. So hikmah tu, wuduk tu dia ada barakah, dia ada kekuatan. Pada hakikatnya bila seorang itu berwuduk, insya-Allah semangat untuk sembahyang tu ada. Ada rasa segar. Bak kata orang lah, kalau penat berjalan, basuh muka, basahkan rambut, segar tak? Jalan balik. Itu logik dia lah. Kita boleh kaitkan. Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi kata sesiapa yang sudah berjima dengan isterinya sebelum tidur, dia berwuduk. Ulama kata dengan wuduk ni senang dia nak bangun subuh. Dengan berwuduk ni senang dia nak bangun qiyamul lail. Sebab apa? Lepas berjima kan penat badan. So berwuduk tu dia boleh menguatkan badan. Ya. Dan ada juga ulama kata dalam hadis ni, selepas dia berjima dan katakanlah dia nak berkelamin sekali lagi, berwuduk. So wuduk tu akan memberi kekuatan. Ini hikmahnya. Dan ada benda wuduk ni kita tak boleh bincangkan secara logik. Contohnya lah, sentuh isteri kita berwuduk. Masuk akal tak? Masuk akal tak? Cuba bahaskan akal. Kalau ikut akal, apa ni, bini kita ni bernajis ke? Kan? Tak masuk akal. Tapi dalam Al-Quran sebut, aula mastumun nisa, jikalau kamu sentuh perempuan, ya, berwuduk. Kalau tak ada wuduk, tayamum. Sebab apa? Tak masuk akal, tapi kita beramal kerana kita beriman. Kenapa kita beriman? Sebab ia datang daripada Al-Quran ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak dapat nak dirungkai. Okey, contoh wuduk yang kedua, selepas kentut. Lepas kentut kita berwuduk. Betul tak? Apa relevannya? Cuba cakap dengan saya. Tak masuk akal. Patut lepas kentut tu basuh punggung je lah, basuh dubur dia. Tapi kenapa tak kena berwuduk? Kita tak dapat nak rungkai. Benda tu pasal apa? Sebab kita serahkan maknanya segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Solat fardu zuhur kenapa 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa isyak 4 rakaat? Orang nak tidur dah, buat 2 rakaat cukup lah. Kita tak tahu. Sebab apa? Ini Allah dah perintahkan. Tak masuk akal. Di sinilah Allah nak menguji keimanan kita. Betul tak? Subuh kenapa 2 rakaat? Baru bangun tidur. Baik 1 rakaat terus. Betul tak? Ya, kita tak tahu. Ya, kenapa rakaat pertama baca Fatihah dan baca surah, rakaat kedua pun sama, ketiga keempat tak payah. Alang-alang tu bacalah sekali. Tak boleh kita nak bincangkan, tak boleh kita nak kata apa. Begitu juga dengan tayamum. Tayamum pasal apa? Sebab Allah dah perintahkan macam tu. Dan bak kata orang kotor tak kotor tu, dalam mazhab Syafi'i pun, dalam kitab fiqh mana mazhab pun, bukanlah kita ambil debu tu, dia asal ada saja. Kan sebut dalam hadis, Nabi lepas tepuk Nabi tiup. Maksudnya saki baki tu, itu je sikit je. Bukan penuh tu, kita ambil macam tepung gomak ke muka kita, tak ada. Debu dan tepuk ataupun tiup. Maksudnya adalah sikit saja, dan sedikit tu tidaklah memberi mudarat dan tidak memberi kemudaratan. Dan begitu juga dalam hukum fiqh, kalau orang tu ada luka, kalau dia kena debu tayamum menyebabkan lebih sakit, tak payah sapu tempat yang sihat saja. Nampak tak? Maksudnya walaupun orang kata dengan tayamum tu boleh mengotorkan lagi tubuh badan, tapi Islam sebenarnya menjaga kesihatan. Kalau debu tu menyebabkan kulit kita bertambah sakit, luka kita bertambah parah, tak payah. Solat dalam keadaan tanpa tayamum, solat hormat waktu. Ataupun berwuduk, tak boleh kena air, basuh anggota yang sihat saja. Maksudnya
Kalau kita kata tayamum ni kan lebih mengotorkan, lebih menyakitkan kalau kena pada luka. Tidak. Islam tak kata macam tu. Islam tempat yang luka tak boleh kena air, tak payah kena air. Tak boleh kena debu, tak boleh kena debu. Ini menunjukkan Islam sangat concern benda macam tu. Ya. Jadi jawapan terbaik dia kata ini faith, ini kepercayaan. Ada benda yang boleh kita ceritakan tentang logik dan ada yang tak boleh kita nak bincangkan secara logik. Bahkan dalam bab saintifik ni tuan-tuan, saintifik, hukum saintifik, hukum alam ni, ada benda yang tak boleh dirungkai dengan akal. Ada benda kan tangan kita meletup kan, sebab apa? Ini macam-macam teori tuan-tuan, macam-macam teori, tak boleh nak dibukti dengan saintifik, maka ada teori macam-macam daripada para saintifik. Maksudnya ada benda yang boleh dirungkai, bukan saja bab agama, saintifik pun banyak yang tak boleh kita nak rungkai daripada agama ni. Nampak tak? Tuan-tuan, saya bergembira alhamdulillah. Seminggu lebih mak mertua saya berada dalam ICU dekat HKL. Jumpa doktor kata bersedialah. Dia kata bersedia tu faham lah kan? Ya. Bila-bila masa. Alhamdulillah. Hari Sabtu lepas baru-baru ni mak mertua saya dah masuk ward biasa lah. Syukur sungguh tuan-tuan. Doktor kata, macam mana doktor? Keajaiban Allah, tak boleh dirungkai. Even kalau kita tanya pada orang penganut agama-agama lain, dalam agama mereka pun ada ritual yang tak boleh dibincangkan dari segi akal. Betul tak? Ya. Macam contoh, tak semua agama boleh kita bincang. Mak kata orang, saya tanyalah satu soalan. Saya tanya soalan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang tanyalah, kenapa babi itu diharamkan ke atas umat Islam? Kenapa babi itu haram? Apa jawapan kita? Biasa orang jawab, sebab babi ni tak sihat, babi ni pengotor, babi ni dalam badan dia ada bakteria, virus yang susah nak mati. Betul tak? Ya? Itu jawapan yang biasa diberi oleh orang kita lah. Tapi kalau saya kata, kenapa babi diharamkan? Sebab Islam dah haramkan. Itu Tuhan sudah haramkan, kita terima saja. Logik itu belakang cerita. Kata kalau kita gunakan logik, babi ni pengotor, babi ni pada penyakit, virus. Kata kalau let's say next 10 years lah, ada penemuan, WHO mengesahkan ada satu vaksin, kalau kita suntik dalam badan babi itu, bakteria, virus semua mati. Doktor mengesahkan babi adalah binatang yang paling sihat untuk dimakan. Nampak tu? Kan? Dan babi semua dia tak makan benda kotor. Babi kan muntah dia sendiri pun dia makan, betul tak? Babi. Penternak babi kata babi semua makan bagus. Hari-hari makan Pizza Hut, makan McDonald. Ya. Dan babi duduk dekat tempat yang bersih, aircon, ada TV, tengok Astro semua kan? Kalau itu semua dah diisytiharkan binatang yang paling sihat dimakan, adakah babi menjadi halal? Adakah babi menjadi halal? No. Dia sehat macam mana sekalipun diisytiharkan makanan yang paling lazat, paling sihat, tetap we as Muslim kita tak terima. Pasal apa? Al-Quran kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan daging babi, sehat macam mana sekalipun. So kenapa diharamkan? Allah kata jangan makan, tak boleh dimanfaatkan langsung. Ya, tetapi di sebalik pengharaman tu ada hikmah tak? Ada hikmah. Apakah hikmah dia? Babi ni pengotor, babi ni ada penyakit, virus. Itu macam mana? Nampak? Jadi itu jawapan yang saya boleh bagilah. Maksudnya ada yang kita boleh bincang dari segi akal. Kalau segi muamalat, perbankan Islam, itu dari akal, logik ada, boleh. Akidah, yes, ada benda akidah boleh kita bincangkan secara akal dan sebagainya. Ya, baik. Ada soalan Ustaz, menutup kelus apa ni? Dengan mohon Ustaz doakan jiran. Menutup kelas. Allah, ingat bunyi macam you dah. Dengan mohon doakan jiran saya yang kemalangan dan kini di hospital. Apa yang mustahil didapati? Mustahil dia didapati positif COVID juga. Allahu Akbar. Nama Norizan binti Rashidi. Ada permintaan ya sebagai penutup ya. Kalau tak ada soalan lagi, sebagai penutup kita doakanlah ya, kita doakan supaya ada hajat daripada sahabat kita Puan Hajah ni, minta doakan jirannya yang bernama Norizan binti Rashidi yang kemalangan, dan bila swab test juga dia pun COVID-19.
jatuh ditimpa tangga, tapi insya-Allah yang memberi penyakit, yang memberi bala Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuh, yang menarik bala itu Allah Subhanahu wa taala. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la danan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaij dunia wal akhirati ila qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah, kami memohon hajat daripada-Mu ya Allah, hajat daripada sahabat-sahabat kami yang mana jirannya yang ditimpa ujian oleh-Mu ya Allah, ditimpa kemalangan dan ditimpa penyakit COVID-19. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kebesaran-Mu ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakitnya ya Allah, berikanlah sembuhan sedia kala supaya dia dapat hidup kembali, bertemu dengan sanak saudara, dengan ahli keluarga, dan berikanlah kesihatan kembali kepadanya, kesihatan yang sempurna, dan sembuhkanlah penyakit supaya dia dapat beribadah dan berbakti padamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lindungilah kami daripada malapetaka, bala bencana, dan begitu juga daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, terutama jangkitan penyakit COVID-19 ya Allah. Dan begitu juga sejahterakanlah negara kami, negeri kami, sanak saudara kami, ahli keluarga kami, dan seluruh umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia dan seluruh umat Islam di seluruh dunia amnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah seperti biasa ada kutipan yang dilakukan, kutipan derma oleh anak-anak tahfiz Ar-Ridwan. Kita sedekah semampu yang kita dapat hulurkan insya-Allah. Setakat itu saja. Saya mohon maaf yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.